Janggo. Tajuk kajian yang bakal kami bentangkan ialah projek gejala sosial Helwa Abi. Antara isi kandungan yang akan kami huraikan termasuklah pendahuluan, penyataan masalah, faktor-faktor permasalahan, kesan-kesan permasalahan, penyelesaian permasalahan dan akhirnya kesimpulan. Gejala sosial adalah tindakan atau perilaku yang menyebabkan masalah atau menyebabkan persepsi yang salah tentang individu, kelompok atau masyarakat. Biasanya gejala sosial menjadi masalah yang harus dihadapi oleh berbagai bidang termasuk pendidikan, kesihatan, kewangan dan sosial. Projek Helwa Abi adalah sebuah inisiatif untuk mengurangi kesan buruk dari gejala sosial melalui latihan dan pendidikan. Tujuan utama projek ini adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran dan toleransi masyarakat terhadap gejala sosial di Malaysia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Projek Helwa Abi menawarkan pelbagai program seperti latihan pemahaman dan keterampilan untuk menangani gejala sosial serta pendidikan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah sebelum mereka menjadi lebih teruk. Program ini juga menawarkan pelatihan dan pendidikan kepada para ahli untuk membantu meningkatkan kesedaran dan keterampilan dalam menangani gejala sosial. Setelah menerima pelatihan, para ahli akan dapat mengidentifikasi dan menangani masalah gejala sosial di komuniti mereka. Dengan demikian, Projek Helwa Abi adalah sebuah inisiatif yang dapat membantu mengurangi kesan buruk dari gejala sosial melalui latihan dan juga pendidikan. Program ini membantu masyarakat untuk meningkatkan tahap kesedaran dan toleransi mereka terhadap gejala sosial serta memberikan bantuan kepada individu, keluarga dan institusi sosial untuk menangani masalah gejala sosial. Yang ini ia akan meningkatkan kualiti hidup masyarakat dan juga mengurangi masalah gejala sosial di Malaysia. Penyataan masalah bagi projek gejala sosial Helwa Abim adalah untuk menerangkan secara jelas berkaitan projek gejala sosial Helwa Abim. Selain itu, projek ini juga akan mengkaji berkaitan gejala sosial zina dan juga pergaulan bebas di Malaysia dalam kalangan remaja. Projek ini juga akan menjelaskan faktor berlakunya zina dan pergaulan bebas yang menyumbangkan kepada gejala sosial, kesan gejala sosial kepada remaja di Malaysia dan juga langkah yang boleh digunakan untuk menangani gejala sosial di Malaysia dalam kalangan remaja terutamanya. Kesimpulannya, penyataan masalah bagi projek gejala sosial Helwa Abim adalah untuk melihat bagaimana gejala sosial boleh dikurangkan di Malaysia dalam kalangan remaja terutamanya. Projek ini juga akan mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada gejala sosial, kesan gejala sosial kepada remaja dan berbagai langkah yang boleh digunakan untuk menangani gejala sosial dalam kalangan remaja di Malaysia. Hasil daripada projek ini harap dapat membantu mengurangkan gejala sosial di Malaysia dalam kalangan remaja terutamanya. Okey, seterusnya saya akan berikan kepada Anis untuk menerangkan secara lebih lanjut berkaitan projek gejala sosial Helwa Abim. Projek Gejala Sosial Helwa Abi merujuk kepada satu inisiatif yang bertujuan untuk mengenal pasti, memahami dan mengatasi gejala sosial dalam masyarakat secara mendalam. Helwa merupakan singkatan daripada Henti Gara-Gara yang bermaksud untuk menghentikan dan mencegah gejala sosial yang berlaku di kalangan remaja dan masyarakat umum. Projek ini dilaksanakan oleh ABIM iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia yang merupakan sebuah organisasi belia yang berusaha untuk memperbaiki dan memperkembangkan masyarakat dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip yang positif. Projek ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengenali gejala sosial yang mencabar seperti zina dan pergaulan bebas. Dalam usaha ini, projek juga memberikan kefahaman tentang akibat negatif gejala-gejala sosial tersebut kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara.
Secara keseluruhannya, projek gejala sosial Helwa ABIM bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap gejala sosial dan memberi kesedaran kepada mereka bahawa gejala sosial bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Projek ini memberikan panduan dan sokongan kepada masyarakat agar dapat mengambil tindakan yang berkesan untuk mencegah, mengurangkan dan menangani gejala sosial dalam masyarakat demi keharmonian dan kemajuan bersama. Terdapat 4 faktor utama berlaku permasalahan gejala sosial iaitu zina dalam kalangan remaja, iaitu yang pertama, pengaruh media massa. Pengaruh media massa menjadi penyumbang terbesar kepada permasalahan zina dan pergaulan bebas. Zaman sebelum moden ini, pelbagai cara digunakan untuk merompakkan jiwa dan fikiran remaja. Sebagai contoh, rancangan hiburan yang keterlaluan aksinya, seperti aksi berpelukan antara wanita dan lelaki, serta kurangnya kawalan media massa yang menyebabkan gambar dan video bocah mudah didapati menjadi punca utama berlakunya zina. Oleh itu, bagi remaja yang sering menonton drama atau filem seperti itu akan merasakan perkara tersebut adalah biasa dan beranggapan ia diterima oleh masyarakat sebagaimana dipaparkan di media. Seterusnya, kurang didikan agama. Kurangnya didikan agama menjadi punca utama yang menyebabkan seseorang itu terlibat dengan pelbagai gejala sosial. Agama adalah benteng utama manusia mencegah kepada perbuatan mungkar. Apabila seseorang itu tidak mempunyai didikan agama atau mempunyai didikan agama yang tidak kuat, maka seseorang remaja itu lebih mudah terjebak dalam pelbagai masalah sosial, terutamanya zina. Akhlak serta nafsu yang tidak dapat dikawal adalah punca utama berleluasanya amalan seks bebas. Hal ini kerana mereka yang tidak memahami hukum-hukum agama akan mempengaruhi sikap mereka dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan. Seterusnya, pengaruh rakan semaya. Rakan merupakan teman yang paling rapat dalam hidup seseorang. Rakan juga adalah titik tolak kepada pengaruh gejala yang sihat maupun tidak sihat. Kurangnya pengetahuan dalam memilih rakan boleh membahayakan diri sendiri. Hal ini kerana rakan sebaya mempunyai pengaruh terhadap tindakan dan perlakuan seseorang. Oleh itu, remaja cenderung untuk bertingkah laku sebagaimana rakan-rakannya. Walaupun tingkah laku itu bertentangan dengan sikap diri sendiri, sebagai contoh, remaja akan mengikuti cara pakaian, adab serta tingkah laku rakan. Akhir sekali, sikap ini mencuba. Remaja ialah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Pada peringkat usia ini, mereka mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Justru, apa-apa sahaja perkara baru yang terjadi di sekeliling mereka akan mengundang perasaan ingin tahu di kalangan remaja. Secara tidak langsung, membuatkan mereka terdorong untuk mencuba dan melakukan perkara-perkara tersebut. Keinginan untuk membina hubungan dengan teman lelaki serta pengaruh daripada rakan sebaya menyebabkan ramai remaja melakukan seks bebas. Setiap faktor pasti ada kesannya. Oleh itu, pembentang seterusnya akan menghuraikan kesan-kesan zina. Seterusnya, terdapat beberapa kesan daripada masalah gejala pergaulan bebas dan seks bebas ini. Kesan pertama yang akan saya huraikan ialah kadar kelahiran bayi luar nikah meningkat. Hal ini dikatakan demikian kerana pergaulan bebas dan seks bebas yang merupakan permasalahan gejala sosial menjadi faktor kepada peningkatan tersebut. Selain itu, terdapat kesan yang akan menimpa kepada ibu bayi serta bayi tersebut. Antaranya, stigma sosial yang akan memberikan cabaran daripada sudut emosi dan psikologi kepada ibu dan anak. Kesan seterusnya ialah isu undang-undang dan pengiktirafan. Walaupun undang-undang di Malaysia mengiktiraf anak yang lahir di luar nikah, namun proses pengiktirafan adalah kompleks dan lantas mampu memberi kesan terhadap hak anak-anak termasuk hak pewarisan dan pendidikan. Justru itu, permasalahan gejala sosial seperti pergaulan bebas dan seks bebas memberi kesan yang buruk dan bahaya kepada diri remaja itu sendiri. Hal ini kerana impak daripada pergaulan bebas dan seks bebas tersebut mampu memberikan para remaja penyakit berbahaya seperti HIV dan AIDS. Penyakit HIV dan AIDS merupakan penyakit bahaya yang boleh merenggut nyawa jika tidak
mendapatkan rawatan. Selain itu, remaja yang menghidap penyakit tersebut akan mengalami masalah gangguan emosi dan psikologi jika tidak mendapatkan sokongan moral daripada pihak keluarga dan sektor kesihatan. Hal ini kerana penghidap penyakit tersebut akan dipandang serong oleh segelintir masyarakat di penyakit yang dihadapinya. Oleh itu, pergaulan bebas dan seks bebas boleh menyebabkan berlakunya penularan penyakit HIV dan AIDS. Tambahan pula, keruntuhan institusi kekeluargaan akan berlaku kerana sesebuah keluarga akan porak-poranda akibat daripada pergaulan bebas dan seks bebas tersebut. Hal ini kerana anak-anak mula tidak menghiraukan kedua ibu bapa mereka kerana mahu menurutkan hawa nafsu mereka. Lantas, hal ini akan menyebabkan keadaan dalam sesebuah keluarga kacau bilau. Contohnya, anak-anak yang terlibat dengan gejala sosial lari daripada rumah. Mereka akan merasa terpinggir, lantas nama baik keluarga mereka akan tercemar. Setelah itu, ahli keluarga akan bermasa muka antara satu sama lain dan akan menyebabkan hubungan antara ahli keluarga mula renggang sekaligus musnah. Oleh itu, benarlah gejala sosial ini membawa mudarat yang besar terhadap institusi kekeluargaan. Selesai sudah penerangan saya tentang kesan-kesan daripada masalah gejala pergaulan bebas dan seks bebas ini. Seterusnya, saya akan memberi ruang kepada pembentang seterusnya untuk mengolah tentang penyelesaian masalah ini. Di samping itu, saya akan menghuraikan tentang penyelesaian permasalahan sosial dalam kalangan remaja, termasuklah pergaulan bebas dan juga zina. Terdapat dua jenis penyelesaian masalah sosial yang berlaku dalam kalangan remaja yang telah dilaksanakan oleh Helwa Abim, termasuklah penubuhan Rumah Baik Ar-Rahman dan juga program-program dermaga. Rumah Baik Ar-Rahman ditubuhkan bagi bimbingan untuk remaja yang telah hamil luar nikah. Sebagai contoh, rumah perlindungan tersebut memberikan pendedahan tentang pendidikan agama dan juga pengurusan diri secara konsisten dan berterusan. Terdapat juga pelbagai aktiviti yang telah berlangsung di dalam rumah perlindungan tersebut, termasuklah program motivasi kerohanian, seminar keluarga Islam, program Qiyamul Perdana dan juga sumbangan barangan bayi kepada remaja yang bakal melahirkan anak tidak lama lagi. Selain itu, Helwa Abim juga telah menganjurkan program dermaga yang juga dikenali sebagai Diriku Permata Berharga. Di dalam program tersebut, pihak Helwa Abim juga telah mendedahkan tentang pendidikan seksualiti kepada kanak-kanak dan juga remaja. Dermaga diilhamkan bagi mengukuh kefahaman dan juga menyampaikan maklumat tentang kesihatan reproduktif remaja. Dermaga juga telah bertanggungjawab untuk mendedahkan kepada remaja tentang cara menjaga diri mereka sendiri. Program ini amatlah penting kepada remaja dan juga anak-anak gadis kerana ini dapat mengelakkan diri mereka daripada berlaku kejadian yang tidak diingini. Kesimpulannya, projek gejala sosial Helwa Abim merupakan satu inisiatif yang sangat penting dalam membantu masyarakat mengatasi gejala sosial yang semakin membimbangkan ini. Projek ini memberi kefahaman yang lebih mendalam mengenai gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat dan memberi langkah-langkah yang sangat penting dalam menangani masalah tersebut. Dengan adanya projek ini, masyarakat dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dalam memerangi gejala sosial dan serentak itu dapat meningkatkan keharmonian dan kemajuan bersama dalam masyarakat dan remaja. Oleh itu, projek gejala sosial Helwa Abim adalah suatu usaha yang patut dicontohi dan disokong oleh semua pihak dalam mencapai matlamat untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera.